Untuk video kali ini, Cikgu akan terangkan bab 11 transformasi isometri untuk subtopik 11.5 iaitu translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Sekarang kita akan tengok hubungan antara translasi, pantulan dan putaran dengan isometri. Untuk topik translasi, pantulan dan putaran, kita sudah belajar sebelum ini dan bagaimana kita mengaitkan ketiga-tiga jenis transformasi ini dengan suatu isometri. Okey, perhatikan gambar raja di sini. Objek dan juga tiga image yang terhasil ini merupakan suatu transformasi. Contohnya untuk image yang pertama ini merupakan suatu transformasi melalui putaran. Dan antara objek dengan image yang kedua pula, transformasi melalui pantulan. Dan antara objek serta image yang ketiga merupakan transformasi melalui translasi. Okey, untuk isometri pula, isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz objek asal. Okey, kalau kita perhatikan antara objek dengan image yang terhasil melalui translasi, pantulan dan juga putaran, saiz dan bentuk asal objek tidak berubah. Maka kita boleh kaitkan setiap translasi, pantulan dan juga putaran merupakan transformasi isometri. Contoh satu, antara raja A, B dan C yang manakah merupakan image isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri. Maka penyelesaiannya kita boleh nyatakan raja A ialah image isometri kerana bentuk dan saiznya sama dengan objek asal. Yang kedua pula, raja B bukan image isometri kerana saiznya tidak sama. Walaupun bentuknya masih sama dengan objek, namun saiznya berubah. Dan yang terakhir, raja C bukan image isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama dengan objek. Seterusnya, hubungan antara isometri dengan kekongruenan. Di bawah suatu isometri, objek dan image adalah sama bentuk dan sama saiz. Oleh itu, objek dan image adalah kongruen. Okey, dalam topik sebelum ini, cikgu sudah terangkan maksud kongruen adalah sama ataupun serupa. Isometri ialah transformasi yang image-nya kongruen dengan objek. Maksudnya di sini, bentuk dan saiz image tersebut adalah sama dengan objek. Contoh 2, objek A, B, C dan D ialah kongruen. Nyatakan isometri yang memetakan objek A kepada objek B, objek A kepada objek C dan objek A kepada objek D. Sebelum ini cikgu sudah terangkan hubungan antara translasi, pantulan dan putaran dengan isometri. Maka kita akan dapat menyatakan isometri yang memetakan untuk objek A dengan setiap objek yang berikut. Okey, berdasarkan raja di sini kita perhatikan untuk objek A dengan objek B di sini, kita dapat tentukan isometri yang memetakan objek A dan objek B ialah suatu putaran. Kerana kita dapat lihat kedudukan antara objek A dan juga objek B ini, arah kedudukannya telah berubah. Seterusnya untuk objek A dan objek C, isometri yang memetakan objek A dan objek C ialah suatu translasi. Kerana kalau kita perhatikan orientasi antara objek A dan objek C masih sama, cuma kedudukannya sahaja yang berubah. Manakala untuk objek A dan juga objek D, isometri yang memetakan objek A dan objek D pula ialah suatu pantulan. Kerana kita dapat lihat di sini, objek A dan juga objek D kedudukannya saling bertentangan. Seterusnya contoh penyelesaian masalah yang melibatkan dengan isometri. Contoh 3, dalam raja di sebelah, segitiga ABC ialah image bagi segitiga BCD di bawah suatu transformasi isometri. Hitung nilai X. Maka berdasarkan raja ini kita dapat tentukan segitiga ABC ini ialah image, manakala segitiga BCD ini merupakan objek di bawah suatu transformasi isometri. Bermaksud nilai sudut yang sepadan ini adalah sama. Contohnya sudut pada bucu ini nilainya adalah sama dengan 35 darjah. Maka kita boleh tentukan nilai sudut X ini dengan mencari nilai pada bucu di bahagian C ini. Okey, suatu segitiga hasil tambah sudut pedalamannya ialah 180 darjah.
Maka untuk menentukan nilai sudut pada bucu C ini, kita boleh tolakkan 180 darjah, tolak dengan dua nilai sudut yang lain itu, iaitu 35 darjah dan juga 15 darjah. Maka nilai sudut pada bucu C ini bersamaan 130 darjah. Kerana kedua-dua objek dan imej ini merupakan isometri, maka bentuk dan saiznya adalah sama. Jadi nilai sudut di bahagian sebelah ini pula, di bahagian objek juga sama, iaitu 130 darjah. Maka sekarang kita dapat menentukan nilai sudut bagi X, iaitu sudut X kita tambahkan dengan 130 darjah dan tambahkan lagi dengan 130 darjah, maka nilainya bersamaan 360 darjah. Kerana ini merupakan satu bulatan ataupun satu putaran lengkap yang membawa nilai 360 darjah. Maka X tambah dengan 260 darjah bersamaan dengan 360 darjah. Sudut X kita dapat tentukan nilainya 360 darjah tolak dengan 260 darjah, maka X ialah 100 darjah. Okey, itulah konsep yang berkaitan dengan isometri. Cikgu harap kamu dapat kaitkan transformasi isometri ini dengan topik translasi, pantulan dan juga putaran. Nice.